Jika anda bekerja dalam perkhidmatan profesional, sama ada salur rambut, klinik, doktor pergigian ataupun mekanik, anda pasti memahami betapa pentingnya mendapatkan lebih janji temu bagi perniagaan anda. Dan saya yakin ini pernah berlaku kepada anda sebelum ini. Sementara anda sibuk bekerja, pelanggan anda menghantar mesej untuk membuat janji temu. Anda tidak menyedarinya pada masa yang tepat. Dan apabila anda membalasnya, sudah terlambat. Anda tidak hanya kehilangan jualan, malah anda mungkin kehilangan semua jualan masa depan daripada pelanggan tersebut. Bukan semua peniaga mampu untuk mengupah seorang resepsionis. Bagaimana jika anda mempunyai chatbot WhatsApp yang bukan sahaja membalas pertanyaan pelanggan, tetapi juga boleh memeriksa kelapangan masa anda, mencadangkan waktu janji temu untuk pelanggan anda, membantu mereka menempah janji temu dan mengingatkan pelanggan-pelanggan anda untuk menghadiri temu janji mereka. Biar saya tunjukkan kepada anda. Katakanlah saya adalah pelanggan anda dan saya baru sahaja menghantar mesej kepada anda menggunakan kod unik anda. Setiap pengguna dalam PZ akan mempunyai kod unik tersendiri. Chatbot WhatsApp anda respon secara automatik. Mesej pertama yang dihantar oleh chatbot adalah mesej permulaan kepada perniagaan anda. Dalam mesej permulaan, anda boleh masukkan butiran mengenai perniagaan anda. Pelanggan anda boleh memilih untuk menjadualkan janji temu, menukar janji temu sedia ada dan juga menyemak butiran janji temu mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah menekan butang-butang ini dalam WhatsApp. Ya, butang dalam WhatsApp. Sangat mudah bukan? Katakanlah saya ingin membuat janji temu. Saya akan tekan pada jadualkan. Setelah butang membuat tempahan ditekan, chatbot anda akan meminta pelanggan untuk memilih cawangan yang mereka ingini. Jika anda mempunyai beberapa cawangan atau sebarang pekerja spesifik, contohnya jika perniagaan anda memiliki sebuah klinik dan pelanggan anda boleh memilih doktor mana-mana yang mereka ingin temui. Senarai pilihan akan dipaparkan sebagai senarai pada platform WhatsApp. Mudah kan? Lihat senarai ini. Bukan macam WhatsApp biasa anda tahu. Pelanggan anda boleh memilih dari senarai tersebut dan chatbot anda akan membalas dengan senarai servis yang sedia ada. Contohnya, kedai mekanik saya menawarkan penggantian tayar, servis enjin dan tambah minyak enjin. Jadi, pelanggan anda boleh menentukan tujuan lawatan mereka. Setelah pelanggan anda memilih servis yang mereka kendaki, chatbot anda akan paparkan pautan untuk membuat janji temu. Pelanggan anda boleh tekan pautan tersebut untuk memilih dari semua slot masa yang tersedia. Platform PZ connect dengan Google Calendar anda. Jadi, pelanggan tidak boleh menempah waktu apabila anda sibuk seperti semasa cuti atau slot janji temu yang telah ditempah oleh pelanggan lain. Setelah pelanggan anda memilih slot masa yang sesuai dengan mereka, mereka perlu memasukkan maklumat untuk pengesahan tempahan. Dan slot masa tempahan temu janji ini akan muncul pada paparan kalender Google pelanggan dan juga paparan kalender Google anda. Sekarang, slot masa yang dipilih tidak lagi tersedia untuk pelanggan lain. Itulah dia. Bayangkan anda mempunyai chatbot yang berfungsi seperti resepsionis. Anda tidak akan terlepas sebarang janji temu dan jualan pada masa hadapan. Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa anda boleh membina WhatsApp chatbot resepsionis anda sendiri dalam masa kurang dari 5 minit hanya dengan 3 langkah mudah? Untuk memastikan chatbot dapat memeriksa jadual kalendar Google anda dan menghalang tempahan bertindih, buka aplikasi PZ, tekan profil. Tekan kalendar. Tekan pautkan. Tekan continue. Pilih email yang akan digunakan. Tekan continue. Pastikan anda memberi kebenaran kepada platform PZ, akses yang relevan kepada kalendar Google anda. Tandakan kotak kecil. Tekan continue. Anda berjaya untuk menghubungkan kalendar Google
Apabila Anda dapat melihat butang pautkan telah berubah kepada butang pautan diputuskan. Anda juga akan dapat melihat alamat email yang Anda hubungkan berada pada skrin kalendar aplikasi PZ. Andaikan Anda adalah pemilik salon rambut, pemotongan rambut profesional hanya akan mengambil masa 30 menit jika dibandingkan dengan rawatan untuk warnakan rambut yang akan mengambil masa berjam-jam. Dengan membenarkan pelanggan Anda memilih servis yang mereka inginkan pada permulaan menempah slot temu janji, sama seperti sewaktu mereka berurusan dengan resepsionis. Chatbot, Anda akan memastikan penggunaan masa yang maksimum dan pengurusan masa yang betul. Inilah caranya. Buka aplikasi PC Anda. Tekan profil. Tekan kalendar. Tekan simbol plus pada bahagian kanan belah atas skrin aplikasi. Masukkan nama perkhidmatan sebagai tajuk, nama slot. Tajuk ini akan muncul di kalendar pelanggan Anda dan juga akan dipaparkan dalam senarai perkhidmatan di chatbot Anda. Tulis deskripsi perkhidmatan. Huraikan butiran lanjut yang akan membantu pelanggan Anda memilih perkhidmatan yang betul. Deskripsi ini akan dipaparkan dalam senarai perkhidmatan di chatbot Anda. Sebagai contoh, jika tajuknya adalah pemeriksaan kereta 5 titik, Anda mungkin ingin huraikan dalam deskripsi seperti penukaran minyak, pemeriksaan brek, pemeriksaan cecair, pemeriksaan lampu, dan pemeriksaan enjin. Ciptakan nama unik untuk pautan temu janji Anda. PZ memudahkan para peniaga untuk menetapkan urutan masa slot dengan beberapa ketetapan masa yang tertentu. Tetapkan durasi temu janji Anda. Contohnya, jika setiap rawatan facial berlangsung selama 90 menit, taipkan 90. Kalau Anda memerlukan tempoh persiapan tertentu sebelum slot temu janji seterusnya, tetapkan masa selang temu janji Anda. Contohnya, klinik pergigian mungkin memerlukan 20 menit untuk membersihkan prep room selepas setiap lawatan pesakit, sebelum mereka boleh menerima temu janji seterusnya. Untuk contoh dalam video, Anda boleh taipkan 30 untuk tempoh masa selang. Kalau Anda mempunyai limitasi untuk jumlah slot temu janji dalam sehari. Contohnya, perniagaan Anda hanya boleh menampung 5 pelanggan sehari, walaupun satu sesi hanya dilakukan selama 60 menit. Masukkan 5 dalam kotak. PZ tidak akan menerima tempahan temu janji baru setelah jumlah temu janji mencapai limit jumlah slot temu janji sehari. Adakah Anda memerlukan notis awal sebelum temu janji? Contohnya, seorang juru solek pengantin perlu menyediakan alat kosmetik dan membuat persediaan sekurang-kurangnya 1 hari lebih awal. Jadi kita mungkin tetapkan 1.440 menit, jumlah menit dalam sehari di sini. Anda juga boleh masukkan waktu perniagaan sesuai dengan waktu operasi. Anda boleh mengubah data dengan tekan pada kotak setiap kolom. Anda juga boleh menambah baris data dengan tekan pada plus tambah menu. Contohnya, kalau operasi salon Anda hanya pada Isnin Jumaat, pada pukul 11 pagi, sehingga 7 malam. Anda boleh tambahkan baris data untuk menjadi 5 baris bagi mengisi untuk 5 hari bekerja. Pada bahagian skrin ini juga, Anda boleh menetapkan mesej pengesahan dan mesej peringatan. Wow, betul-betul macam receptionist. Tak perlu lagi nak menghantar mesej kepada pelanggan. Anda boleh tetapkan peti masuk kepada default dan menetapkan jenis persidangan kepada custom, sekiranya slot temu janji Anda fokus kepada pertemuan fizikal. Setelah semua lengkap, tekan simpan. Okey, sekarang Anda mempunyai sistem penjadualan yang berfungsi sepenuhnya. Anda boleh berkongsi pautan ini dengan pelanggan sedia ada, dan mereka boleh membuat tempahan melalui pelayar mereka. Inilah caranya. Apabila ikon ini ditekan, Anda dapat menyalin pautan yang Anda cipta. Anda juga dapat kongsikan pautan yang Anda cipta kepada mana-mana platform komunikasi Anda ataupun kumpulan-kumpulan WhatsApp Anda untuk meluaskan penggunaan pautan temu janji automatik ini. Akan tetapi, bagaimana Anda ingin melayan pelanggan baru?
Pelanggan-pelanggan baru ini pastinya ada yang belum bersedia untuk terus menempah slot temu janji. Mereka kebiasaannya akan mempunyai soalan mengenai servis ataupun produk Anda. Inilah saat Anda menggunakan chatbot WhatsApp. Sekarang Anda boleh cipta mesej tersendiri. Aktifkan atau aktifkan fungsi tertentu chatbot Anda mengikut keperluan perniagaan Anda. Daripada paparan papan pemuka aplikasi PZ, scroll bahagian fungsi pantas di bahagian atas skrin. Scroll ke kiri sehingga Anda akan nampak fungsi pantas sesi chatbot. Tekan persediaan. Mulakan tetapan chatbot Anda dengan penetapan mesej perkenalan. Pastikan mesej Anda adalah ringkas dan padat. Untuk kemudahan Anda, kami telah memberikan contoh ayat serta beberapa terma yang mempunyai bracket untuk memasukkan informasi perniagaan Anda yang telah Anda tetapkan dalam sistem PZ. Anda boleh lihat, kami sudah menyediakan terma bracket untuk masukkan waktu operasi Anda secara automatik. Jadi, Anda tidak perlu untuk bersusah payah menyenaraikan waktu operasi. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Mahu chatbot Anda uruskan penjadualan semula? Tekan kotak kecil di bahagian kiri seperti ini. Kemudian masukkan label bagi butang untuk pelanggan Anda tekan. Nak chatbot uruskan tempahan temu janji bersama pelanggan? Tekan kotak kecil ini. Kemudian masukkan nama label butang. Nak fungsi untuk chatbot berikan pautan peta Google? Tekan pada kotak kecil ini. Dan seperti biasa, masukkan nama label butang. Setelah Anda siap mengisi ruangan mesej dan aktifkan fungsi chatbot yang diingini, Anda boleh lihat pratonton mesej di bahagian bawah paparan skrin aplikasi ini. Anda boleh periksa bagaimana pelanggan Anda akan dapat membaca mesej dalam platform WhatsApp nanti. Setelah berpuas hati, tekan seterusnya. Step 2. Pemilihan cawangan atau pekerja. Tetapan chatbot seterusnya membolehkan pelanggan untuk memilih cawangan atau pekerja Anda yang mereka gemari. Untuk memastikan Anda boleh mendapatkan senarai cawangan atau pekerja Anda, setiap wakil cawangan atau pekerja Anda perlu log masuk kepada platform PZ yang sama dan menghubungkan kalendar Google mereka. Mereka juga perlu mencipta pautan unik bagi servis masing-masing. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan seterusnya. Step 3. Senarai janji temu. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk memberikan senarai semua jenis janji temu yang tersedia di dalam akaun PZ pada pelanggan Anda. Maksudnya, pelanggan dapat memilih servis yang perniagaan Anda apabila mereka tekan kepada label butang yang Anda tetapkan pada bahagian ini. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan seterusnya. Step 4. Pilih slot temu janji Anda. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk memberikan pautan temu janji kepada pelanggan. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Jangan padamkan sebarang terma bracket untuk memastikan sistem dapat memberikan informasi yang sedia ada mengikut ketetapan sistem Anda. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan seterusnya. Step 5. Tetapkan alamat ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk memberikan pautan peta Google kepada pelanggan. Sekiranya Anda tidak mempunyai kedai fizikal, Anda boleh aktifkan pilihan untuk chatbot berikan alamat kedai kepada pelanggan pada langkah pertama untuk tetapan chatbot.
Anda hanya dapat akses kepada tetapan chatbot ini apabila Anda aktifkan pilihan untuk chatbot, berikan alamat kedai kepada pelanggan. Pada bahagian ini, Anda boleh masukkan arahan tempat letak kereta. Anda juga boleh mengubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Jangan padamkan sebarang terma bracket untuk memastikan sistem dapat memberikan informasi yang sedia ada mengikut ketetapan sistem Anda. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan seterusnya. Step 6. Senarai janji temu akan datang. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk memberi senarai semua janji temu yang akan datang. Pelanggan boleh memilih janji temu yang sudah mereka tempah untuk tindakan selanjutnya. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan seterusnya. Step 7. Butiran janji temu. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk memberi maklumat temu janji kepada pelanggan. Nak membolehkan penjadualan semula? Tekan pada kotak kecil di sebelah kiri. Berikan nama label kepada butang. Nak chatbot bantu pelanggan batalkan temu janji? Tekan pada kotak kecil ini. Taipkan nama label kepada butang. Setelah Anda siap mengisi tetapan chatbot ini, Anda boleh lihat pratonton mesej dan tekan seterusnya. Step 8. Penjadualan semula janji temu. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk memaklumkan kepada pelanggan tentang pembatalan janji temu dan meminta mereka untuk penjadualan semula. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Jangan padamkan sebarang terma bracket untuk memastikan sistem dapat memberikan informasi yang sedia ada mengikut ketetapan sistem Anda. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan seterusnya. Step 9. Pembatalan temu janji. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk mengesahkan pembatalan temu janji pelanggan. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Jangan padamkan sebarang terma bracket untuk memastikan sistem dapat memberikan informasi yang sedia ada mengikut ketetapan sistem Anda. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan seterusnya. Step 10. Tiada janji temu. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk memberi pengesahan kepada pelanggan bahawa mereka tidak pernah mempunyai sebarang tempahan janji temu. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan seterusnya. Step 11. Ejen ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk mesej kepada pelanggan setelah mereka meminta bantuan ejen. Anda hanya perlu ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan seterusnya. Step 12. Minta nombor telefon ini. Adalah bahagian tetapan chatbot untuk meminta pelanggan Anda memberikan telefon yang digunakan semasa membuat janji temu. Anda boleh ubah ayat untuk tambah sentuhan personal kepada interaksi chatbot bersama pelanggan. Anda boleh lihat struktur mesej yang dicipta pada bahagian ruangan pratonton mesej. Setelah selesai dan berpuas hati, tekan seterusnya. Langkah 13. Mesej penutup. Ini adalah bahagian tetapan chatbot untuk menghantar mesej penutup kepada pelanggan. Pada bahagian ini, Anda boleh mengaktifkan beberapa fungsi, seperti membawa pelanggan Anda ke menu utama, bercakap dengan ejen,
Menamatkan interaksi dengan chatbot, Anda perlu tekan kepada kotak kecil pada sebelah kiri bagi setiap fungsi ini untuk menetapkan fungsi-fungsi yang sesuai perniagaan Anda. Kemudian, seperti biasa, masukkan nama label untuk butang bagi setiap fungsi. Tetapkan peti masuk message kepada default. Periksa pratonton message di bahagian bawah skrin. Setelah berpuas hati, tekan hantar. Wuhu, chatbot Anda kini telah siap. Jom cuba chatbot Anda. Tekan cuba chatbot. Pada message permulaan, Anda akan dapat lihat ayat yang telah Anda ubah pada tetapan chatbot sebelumnya telah ditunjukkan kepada message WhatsApp ini. Anda boleh lihat senarai stylist yang terdapat dalam akaun PC Anda. Sistem juga akan memberikan kepada pelanggan paparan servis yang setiap stylist sudah cipta pada sistem PC mereka. Jadi, pelanggan boleh memilih servis yang tepat untuk mereka bersama stylist kegemaran mereka. Apabila pelanggan tekan pada pautan, mereka dapat terus pergi kepada paparan untuk menempah slot temu janji. Mereka akan boleh memilih dan tekan slot yang tersedia. Kemudian, mereka akan perlu memasukkan maklumat email dan nombor telefon bagi pengesahan temu janji. Sebagai peniaga perkhidmatan profesional, Anda akan dapat melihat paparan slot yang ditempah pada platform kalendar Google. Sama seperti Anda, pelanggan juga akan mendapat notifikasi pada email mereka dan slot masa dipaparkan pada kalendar Google. Anda boleh lihat paparan skrin membawa Anda kepada ruangan message WhatsApp komunal pada aplikasi WhatsApp. Tekan pada butang untuk menghantar message kod unik PZ Anda. Pelanggan Anda dapat melakukan perkara yang sama dengan menggunakan pautan WhatsApp komunal Anda. Dapatkan pautan ini pada profil komunal WhatsApp. Tekan kongsikan link WhatsApp saya. Anda boleh berkongsi pautan ini dengan pelanggan Anda atau meletakkan pautan yang sama di media sosial, laman web Anda, supaya pelanggan baru dapat berbual dengan chatbot Anda. Tahniah! Anda sudah berjaya untuk melakukan ketetapan sistem yang diperlukan untuk mendapatkan bot receptionist Anda. Anda perlu teliti kepada penggunaan kredit Anda. Bagi setiap tempahan temu janji, sistem akan charge 50 sen. Dan terdapat tambahan 15 sen untuk setiap pesanan dari chatbot yang akan ditolak daripada dompet Anda. Jika baki dompet Anda adalah kosong, Anda tidak akan dapat menerima sebarang tempahan slot temu janji dan chatbot Anda tidak akan berfungsi. Oleh itu, pastikan dompet Anda mempunyai kredit yang mencukupi. Anda boleh menyemak dan menambah baki dompet Anda. Tekan profil. Tekan dompet. Untuk teliti transaksi kredit, Anda boleh scroll ke kiri bagi setiap paparan kredit dalam aplikasi. Jika ingin menambah nilai, tekan tambah kredit. Minimum jumlah tambah nilai adalah $20 Amerika Syarikat. Oleh itu, masukkan nilai tambah kredit $20 Amerika Syarikat atau lebih. Tekan teruskan. Tekan bayar. Masukkan maklumat kad kredit Anda dan tekan Pay USD nilai pembayaran. Memandangkan sekarang Anda sudah mempunyai pautan unik temu janji dan chatbot automasi WhatsApp, apa kata kita lakukan siaran promosi bagi semua pelanggan sedia ada Anda? Untuk melakukan siaran, Anda perlu lakukan 3 langkah mudah. Langkah pertama adalah untuk masukkan nombor telefon kenalan Anda bersama atribut. Terdapat beberapa cara untuk memasukkan nombor telefon pelanggan sedia ada Anda. Jika Anda ingin masukkan nombor secara pukal, gunakan fail CSV. Tekan kenalan, tekan simbol ke bawah pada bahagian atas skrin. Tekan muat turun sampel CSV. Pindahkan semua maklumat pelanggan Anda ke dalam sampel ini. Ikuti format yang ditetapkan dengan mengikut contoh data dalam sampel. Anda boleh menambah atribut ataupun sebarang kategori kumpulan pelanggan Anda pada bahagian kolom sel terakhir. Setelah Anda memiliki semua maklumat dalam bentuk format yang betul dan disimpan pada file CSV,
Tekan muat naik fail CSV. Anda berjaya menambah nombor pelanggan-pelanggan apabila sistem akan mengeluarkan pop-up kenalan ditambah. Seterusnya adalah cara untuk muat naik terus daripada data telefon anda. Tekan kenalan, tekan simbol ke bawah pada bahagian atas skrin. Tekan muat naik kenalan daripada buku telefon. Pastikan anda memberi kebenaran kepada PZ untuk akses kepada semua data kenalan dalam telefon anda. Apabila skrin menunjukkan paparan buku telefon anda, tekan kepada butang di sebelah kiri nama pelanggan anda yang ingin dimasukkan ke dalam sistem PZ. Tekan benarkan kenalan. Akhir sekali, anda juga boleh masukkan data pelanggan satu persatu secara manual. Tekan kenalan, tekan simbol plus pada bahagian atas skrin. Siap! Kini anda telah pun mencipta database pelanggan anda pada platform PZ untuk melakukan siaran promosi. Langkah kedua adalah untuk mencipta template message bersama butang kod unique account PZ anda. Template message adalah message yang disahkan oleh Meta untuk sebarang aktiviti siaran melalui WhatsApp. Anda perlu mencipta message ini bersama butang kod unique account PZ anda bagi memastikan pelanggan dapat berinteraksi dengan chatbot anda. Buka aplikasi PZ, tekan profil, tekan template message, tekan plus, masukkan nama template. Pastikan nama hanya mengandungi huruf kecil bersama nombor sahaja. Tetapkan peti masuk kepada default. Pilih bahasa yang bersesuaian dengan bahasa template promosi anda. Sebagai contoh, saya akan letakkan Malay. Tetapkan type sebagai marketing. Masukkan kandungan message promosi. Pastikan anda masukkan arahan kepada pelanggan untuk tekan butang jika berminat dan mahu berinteraksi lebih lanjut dengan anda. Pada ruangan action button, masukkan kod unik PZ anda. Anda boleh periksa maklumat ini di ruangan skrin WhatsApp komunal yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Setelah semua siap diisi, anda boleh periksa pratonton message untuk teliti struktur message. Jika berpuas hati, tekan hantar. Anda berjaya mencipta template message setelah sistem mengeluarkan pop-up bertajuk Message Template dalam semakan. Template yang sedia digunakan akan memiliki status boleh diguna yang berwarna hijau. Langkah ketiga adalah untuk mencipta siaran daripada aplikasi PZ. Melakukan siaran amat mudah dengan PZ, kerana semuanya dapat dilakukan dalam satu aplikasi yang sama. Setelah template sudah boleh digunakan, anda boleh terus melakukan tetapan siaran. Buka aplikasi PZ. Tekan profil. Tekan siaran. Tekan simbol plus pada bahagian atas skrin. Anda boleh mencipta siaran jenis ulang ataupun jenis sekali sahaja. Untuk video pada kali ini, saya akan melakukan siaran jenis ulang. Jenis siaran ini sangat berguna sekiranya anda ingin menggalakkan jualan berulang daripada pelanggan sedia ada. Ataupun anda ingin memberi peringatan mesra kepada pelanggan anda mengenai servis dan perkhidmatan anda setelah tempoh beberapa lama daripada tarikh temujanji mereka yang terakhir. Tekan ulang. Tekan seterusnya. Untuk contoh kali ini, kita akan lakukan tetapan siaran untuk menghantar peringatan servis 60 hari selepas pelanggan anda hadir untuk sesi temujanji. Tetapkan penapisan data audience kepada appointment date is present. Anda boleh lakukan ini dengan menekan butang ke bawah bagi setiap kotak putih dalam bahagian audience. Pada bahagian bila, tekan kotak equal to dan pilih is greater than appointment date. Masukkan nilai 173 pada kotak sebelah kiri. Pada bahagian jadual masa, pilih masa siaran untuk menghantar peringatan tersebut. Tekan confirm. Setelah selesai, tekan seterusnya. Dalam skrin seterusnya, pilih default pada bahagian peti masuk. Masukkan tajuk bagi siaran peringatan ini. Tajuk ini hanya untuk rujukan anda. Pelanggan tidak akan dapat lihat tajuk ini. Masukkan message template yang telah anda cipta.
Tekan pada kotak Message dan type /. Pilih template message dari senarai yang diberikan. Anda akan dapat melihat jumlah penonton yang layak mendapat siaran dan berapakah charge untuk siaran yang akan dilakukan. Setelah semua sedia, tekan Siarkan. Anda berjaya melakukan siaran setelah Anda melihat pop-up "Siaran berjaya dibuat" pada bahagian bawah skrin aplikasi PZ.